Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak. Kerajaan Sarawak mempertimbang untuk menghantar pelajar siswazah mengikuti pengajian pasca siswazah di luar negara. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu keputusan itu susulan pelaksanaan inisiatif pendidikan tinggi percuma di Universiti milik Sarawak menjelang 2026. Katanya usaha itu untuk membentuk teras modal sumber manusia bagi membolehkan Sarawak terus maju dalam ekonomi baharu. Jelas Premier lagi, ekonomi yang dibina berdasarkan sumber boleh diperbaharui dan kelestarian alam sekitar serta pendigitalan memerlukan pemimpin pelapis dalam sektor korporat dan kerajaan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada satu majlis bersama pelajar Sarawak di Leeds, United Kingdom. Premier yang diiringi timbalan beliau, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dalam rangka lawatan rasmi ke United Kingdom sebelum ke Poland untuk mengambil bahagian dalam Forum Teknologi Hidrogen Penyah Karbonan Eropah Tengah. Perpaduan dan kepelbagaian kaum, budaya serta kepercayaan agama di Malaysia adalah aset penting yang perlu dipelihara dan dipertahankan. Justru Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Azman Muhammad Yusof berkata, sebagai sebuah negara yang memiliki kepelbagaian latar belakang, sikap hormat menghormati dan tolak ansur dalam kalangan rakyat perlu berada pada tahap yang tinggi. Beliau menegaskan sikap tersebut perlu dihayati oleh setiap lapisan masyarakat di setiap peringkat. Katanya pemahaman adalah kunci pada suatu penerimaan yang akan menepis segala kegusaran. Maka menjadi kemestian bagi setiap dari kita memahami budaya, bahasa, agama dan cara hidup setiap kaum yang ada di negara ini. Apabila kita saling memahami, maka ruang untuk saling berdema dan bertoleransi akan terbuka lebih luas. Dato' Azman memberitahu keharmonian perlu dipelihara, dipupuk dan diterapkan dalam diri bermula dari diri sendiri dan setiap rakyat berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara. Menurutnya, kementerian melaksanakan pelbagai usaha melalui program dalam memastikan perpaduan rakyat di negara ini tercapai dan dinikmati oleh generasi masa depan. Dato' Azman menyatakan demikian dalam ucapan aluannya pada Majlis Kembara Perpaduan Program Rumah Terbuka Aidilfitri dan Food Unite Sarawak 2024 bersempena Minggu Perpaduan di Kuching malam tadi. Beliau memaklumkan bagi sambutan Minggu Perpaduan tahun 2024, kementerian kini sedang dalam peringkat akhir persiapan yang akan disambut di Johor pada 20 hingga 26 Mei ini. Kesemua 32 pemain sektor huluan dan hiliran industri minyak dan gas memberi maklum balas positif terhadap langkah Kerajaan Sarawak memberi mandat untuk bekerjasama dengan Petros sebagai pengumpul gas tunggal di negeri ini di bawah Ordinan Pengagihan Gas Pindaan 2023. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Nirawi berkata ia berdasarkan beberapa pertemuan antara kementeriannya dan Petros dengan syarikat-syarikat berkenaan. Dan kita telah pun memberi notis bertulis kepada semua pemain-pemain industri baru-baru ini. Dan untuk sebagai sebahagian daripada follow up kepada surat bertulis yang telah dihantar kepada semua 32 upstream and downstream players, kementerian saya dengan kerjasama Petros telah mengadakan engagement pada 3 dan 5 hari bulan April yang lalu. Dan engagement ini untuk memberi penerangan dan semua urusan-urusan yang berkaitan dan nampaknya mereka telah faham dan mempunyai respons yang positif. Jelas Datuk Seri Julaihi lagi, ia merupakan langkah awal dalam usaha melantik Petros sebagai pengumpul gas tunggal sambil menambah mana-mana hasil maupun keuntungan daripada inisiatif tersebut akan diumumkan oleh Premier Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Ramah Tamah Aidilfitri Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi di Kuching. Petros telah dilantik sebagai pengumpul gas tunggal Sarawak berkuat kuasa 1 Februari lalu sekaligus bertanggungjawab dalam perolehan gas asli serta pembangunan operasi dan penyelenggaraan selain sistem pengedaran gas untuk dibekalkan kepada industri dan pengguna di negeri ini.
Pelbagai kemudahan akan dibina di tapak kaul Oya di Dalat Mukah untuk keselesaan pengunjung serta penduduk setempat. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, salah satunya adalah penyambungan benteng kawalan hakisan pantai Kampung Kuala Hilir Oya yang akan dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RDDA. Projek tersebut penting bagi memastikan pantai Kuala Hilir Oya tidak sempit dan sentiasa bersih dari sampah sarap selain sebagai kemudahan untuk riadah. Katanya projek benteng sedia ada yang melibatkan dana RM14.4 juta daripada Kerajaan Persekutuan telah siap November tahun lepas. Ia telah diluluskan kerajaan pada 2016 ketika yang di Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memegang jawatan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan pembinaannya bermula pada November 2021. Turut dirancang pembinaan jeti nelayan, sebuah anjung selera, pentas berbumbung serta Dewan Serbaguna. Beliau berkata demikian pada perasmian Pesta Kaul Oya di Mukah yang disempurnakan yang di Pertuan Negeri dan dihadiri isteri Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi turut merasmikan benteng kawalan hakisan pantai Kampung Kuala Hilir Oya. Jabatan Muzium Sarawak merancang pelbagai program selain bekerjasama dengan agensi lain untuk menggalakkan orang ramai mengunjungi Muzium Budaya Borneo BCM. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program tersebut meliputi persidangan tempatan dan antarabangsa berkaitan dengan muzium, pameran dan aktiviti melibatkan penyertaan pelajar sekolah. Jabatan Muzium juga katanya telah diarah untuk menyampaikan surat jemputan kepada sekolah-sekolah di negeri ini bagi mempelawa dan menggalakkan pihak sekolah mengadakan lawatan ke BCM. Ini katanya untuk mendedahkan golongan belia mengenai sejarah khazanah dan warisan Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim ditemui pada majlis menerima pelawat ke-1 juta ke Muzium Budaya Borneo di Kuching. Pengunjung tersebut ialah Nur Azirah binti Muhammad Ali Kenapiah, 34 tahun dari Kampung Hulu Tebeluk Sebuyau yang melawat BCM bersama suami dan 2 anak gadisnya. Beliau menerima seunit telefon bimbit, seunit tablet, baju ti dan bekas minuman. BCM mula menerima kunjungan orang awam pada 9 Mac 2022 dengan pengunjung tertinggi diterima dari Indonesia seramai 8,054 orang, Singapura 5,999, United Kingdom 3,239 dan Australia 2,766. BCM juga mencatat lebih RM5 juta kutipan pintu masuk sejak dibuka. Jalan pesisir menghubungkan Semerahan dengan Bandar Kuching dijangka siap selewat-lewatnya tahun depan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, jalan sepanjang 7 km itu antara jalan alternatif yang dirancang kerajaan bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di kawasan Semerahan. Kita sedia maklum di Semerahan sekarang dikenali dengan jam Semerahan. So kita hanya ada 2 laluan dan laluan tu memang heavy traffic. Walaupun kerajaan GPS khususnya lah telah melebarkan jalan tu daripada 2 lorong ke 4 lorong sekarang ke 6 lorong, tapi isu kesesakan tu masih lagi berlaku. Jalan yang sepatutnya siap tahun ini mengalami kelewatan disebabkan masalah teknikal melibatkan kontraktor dan pelaksanaannya. Jelas beliau lagi, kerajaan akan terus memaklumkan perkembangan projek berkenaan bagi mengelak salah faham terutama dalam kalangan rakyat. Jalan tersebut apabila siap kelak akan menghubungkan Semerahan dengan Kuching melalui jambatan sejingkat. Datuk Rubiah ditemui pemberita pada Rumah Terbuka Aidilfitri Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim di Semerahan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.